Objektif pertama kita ialah kita akan mengira subnet mask berdasarkan bilangan subnet atau bilangan host yang diperlukan. Okey, ini adalah sama dengan kita dah buat dalam kelas sebelum ni lah. Ya. Okey, yang kedua, hari ni kita akan cuba mendapatkan julat alamat IP. Inilah something yang baru yang akan kita pelajari hari ini, iaitu mendapatkan julat alamat IP bagi setiap subnet. Okey, jadi kelas hari ni mungkin agak panjang sikit lah. Kita akan melihat beberapa kelas dia punya julat IP, bagaimana kita nak kira julat IP. Kita akan mula dengan kaedah yang tradisional dulu, ya, kaedah biasa. Okey, kita lihat dulu satu example di sini, iaitu subnetting bagi kelas C. Ya. Network address-nya ialah 192.168.1.0 dan CRDR value-nya ialah 27. Okey, ini kita dah biasa lihat dalam kelas sebelum ni. Okey, ini adalah merupakan address bagi kelas C lah. Ya, jadi default subnet mask-nya ialah 255.255.255.0. Okey, daripada sini seperti mana biasa dalam langkah yang kita dah pelajari dalam kelas sebelumnya, kita akan convert nilai 255 ni semua kepada satu binary, iaitu saya akan dapat sebanyak 24 nilai 1. Ya, CR value saya ialah 27, jadi ada kurang lagi 3 lah. 31 sebab saya ada 24 di sini. Jadi untuk yang bahagian octet yang terakhir ni saya akan tambah 31 dan juga 50. Okey, ni kita dah lihat dalam kelas sebelum ni ya. Jadi kita akan convert nilai ini kepada subnet mask, custom subnet mask. Boleh guna calculator. Kalau ada calculator saintifik, kita tukar kepada mode base dulu ya. Base and then tukar kepada binary 11100000. Enter. And then tukar pada mode decimal, saya akan dapat 224. Jadi nilai dia ialah 255.255.255.224. Okey, berapa bilangan subnet? Bilangan subnet kita dah lihat dalam kelas sebelum ni. Bilangan subnet kita ambil daripada belakang ni lah. Ya, ada nilai 1, ada sebanyak 3. Jadi 2 kuasa 3 adalah sama dengan 8 subnet. Dan kemudian untuk bilangan host ialah 2 kuasa 5 dan 5 kosong kat belakang ni. Bit untuk host adalah bit kosong, iaitu 2 kuasa 5, 32. Dan bila usable host adalah 30. Okey, benda ni kita dah lihat dalam kelas sebelum ni sebagai ulang kaji saja. Okey, yang baru hari ni ialah kita akan tentukan dia punya julat alamat IP bagi setiap subnet. Okey, tadi kita dah kira, kita akan dapat subnet sebanyak 8 dan bilangan host sebanyak 32. Ya, ini dua benda ni kita kena take note lah. Jadi saya ada 8 subnet kat bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi saya akan dapat 32 host. 32 host. Jadi apakah alamat IP yang pertama bagi subnet yang pertama ni? Alamat IP pertama merupakan alamat IP ni lah. Ni merupakan alamat IP yang pertama. Iaitu 192.168.1.0. Okey, jadi saya ada sebanyak 32 host address. Jadi apakah dia punya broadcast address-nya? Okey. Okey, dalam kelas ni sesiapa yang ada tak faham boleh on mic dan boleh tanyalah ya. Boleh stop saya dan saya boleh tanya. Saya akan ulang balik sekiranya ada sesiapa yang tak faham ya. Okey, siapa boleh respon agaknya? Apakah dia punya broadcast address untuk untuk subnet pertama? Kalau saya ada sebanyak 32 host. 32 lah. 32. Okey, ada yang kata 32. Okey, dia bermula daripada kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 32 akan ada 33 lah. Sebab 31 sampai 32 ya, 1 sampai 32 dah ada 32 alamat. Kosong termasuk juga. Jadi saya 31. Jadi nilai dia sepatutnya 31. Okey, yang subnet yang kedua berapa agaknya? 32 sampai 63. 63. Yang subnet yang berikutnya 64, start daripada 64. Okey, nak kira payah kan? Tak apa, saya dah kira di sini. Nak kira mengambil masa. Tak apa, saya dah kira di sini. Nanti saya akan ajar kamu dia punya shortcut dia. Okey, kalau kamu lihat di sebelah sini, di sebelah kiri ni ya. Di sebelah kiri ni, nampak tak dia punya nilai dia? Start daripada 0, tambah 32 ni,
dapat 32 sini. Nampak? Tambah lagi 32, saya akan dapat sini. Tambah 32, saya akan dapat nilai 96 sini. Tambah bilangan host address yang saya akan dapat. Ya. Tambah-tambah semualah. So, saya akan dapat nilai sebelah kiri. Jadi, berapakah nilai network address yang berikutnya? 96 tambah 32. Kita ambil kalkulator. Ya. Tukar mode balik. Tukar mode kepada mode biasa. 96 tambah 32. Saya akan dapat nilai 128. Jadi, 128 sebelah sini. And then, 128 tambah pula 32. Saya akan dapat nilai 160. Berikutnya lah. Tambah 32, 192. Tambah 32, 224. Itu dia punya cara dia yang lebih cepat. Kita dapatkan network address saja dulu. Okey, untuk dapat dia punya broadcast address, kita dah tahu dah. Broadcast address ialah nilai yang satu sebelum yang berikutnya. Okey, kalau kita lihatnya subnet yang ke-6, nilainya ialah 160. Jadi nilai satu sebelumnya ialah 159. Untuk berikutnya, 192, nilai yang sebelumnya adalah 191. Okey, begitu yang ini. Nilai sebelumnya adalah 223 lah. Ini 224, 223 sebelumnya. Dan nilai yang terakhir for sure 255. Ya. Okey, dalam setiap subnet, bilangan host boleh guna ialah sebanyak 30. Okey, jadi untuk subnet yang kelima, ya, dia punya first hostnya adalah 192.168.1.129. Manakala last hostnya ialah 192.168.1.158. Terus kepada yang berikutnya. Okey, ni advance pula. Kita lihat yang advance sikit. Tadi tu cara tradisional lah. Kalau setakat 8 subnet, bolehlah buat macam ni. Ya, kalau ada sebanyak, kadang-kadang kita akan dapat beribu-ribu subnet. Macam mana kita nak kira bagi setiap subnet? Ataupun satu subnet ni ada beribu-ribu dia punya host. Okey, so kita lihat dulu advance subnet yang berikutnya. Ya. Iaitu kali ini kita akan mengira julat alamat IP bagi subnet kelas C. Itu kita akan mencari network address dengan broadcast address secara terus. Macam tadi kita kena kira, okey, subnet pertama, ini dia punya range dia. Subnet kedua, subnet ketiga kita susun. Ya, kali ini kita nak cuba dapatkan secara terus. Ya. Contoh yang sama, 192.168.1.0/27. Ya, /27 sama yang tadi, /27. Okey, custom subnet mask ni kita dah tahu tadi. Daripada tadi kita akan dapat ni dia. 255.255.224. Nilai 27 belakang akan dapat nilai ni. Okey, saya convert dulu semuanya kepada binary. So, saya akan dapat sebanyak 27 nilai 1. 27. Okey, yang mana satu yang default subnet mask berwarna kuning di sini. Manakala yang satu ni ialah yang dia ada value yang tak cukup 3 tadi. Dan kosong di belakang ni lah. Daripada IP address ni, kita akan cuba cari dia punya network address dan juga broadcast address. Bagi setiap subnet, ini dua benda yang penting. Kita tahu dia punya network address dengan broadcast address. Yang kita tahu daripada alamat IP ni, dia punya yang akan sama adalah 3 yang pertama ni lah. Sebab 255 ni sekarang berwarna kuning ni ada pada 3 octet yang pertama. 1, 2, 3. Jadi nilai yang ni semua akan sama. 3 octet ni akan sama. Itu saya akan dapat 192.168.1 dengan 192.168.1. Untuk network address semua sekali, semua subnet akan mempunyai nilai yang sama. Jadi saya turunkan. Okey. Pertama sekarang kita tengok subnet yang pertama. Tengok tajuk di atas ni. Subnet yang pertama. Okey, subnet yang pertama. Kita nak tengok subnet yang pertama. Okey, untuk subnet pertama, yang langkah berikutnya ialah saya akan tentukan dia punya belakang ni. Saya akan buat satu garisan. Okey, saya tahu yang bahawa bit 1 ialah bit network. Yang bit kosong adalah bit host. Okey, so sekarang kita untuk bit network yang pertama. Di bit network ialah 3 yang belakang ni. Okey, ni adalah nombor binary. Nombor binary. Nombor binary dia akan start daripada nilai apa? Nombor binary. Akan start dengan nilai 0. Dan nilai binary. And then 1. Betul tak? Nombor berikutnya ialah 10. Nombor berikutnya ialah 11. Nombor berikutnya adalah 100. Kita dah lihat dalam kelas sebelum ni kan? Nilai berikutnya ialah 101. Dan berikutnya sampailah 110. Dan nilai terakhirnya ialah 111. Since saya ada tiga nilai di sini, maka yang pertama ialah 000 lah. 000 adalah nilai yang pertama. Jadi, untuk bit network yang pertama adalah bit 000.
dan juga host yang pertama juga ialah 000. Semua sekali kosong. Jadi daripada sini, daripada 0000000, saya akan dapat nilai kosong kat belakang sini. Kosong di sini. Okey. Dia punya, untuk kita dapat dia punya broadcast address merupakan bit bagi host yang terakhir. Ya, bit bagi host yang terakhir. Okey, kita sekarang masih dalam network yang sama. Network pertama. Jadi network ni saya akan turun lah. 000 juga. Okey. Untuk dia punya host yang terakhir adalah nilai 111. Nampak tak? Tu dia. 111. Host yang terakhir, host terakhir ialah nilai semua 1111 yang terakhir lah. Alright. Jadi, saya guna calculator, tukar mode kepada mode base, binary. Okey, nilai saya ialah 000, tak tulis lah. 11111 saya convert balik kepada decimal. Saya akan dapat 31. Jadi nilai saya 31. Okey, jadi kalau kita tengok balik dalam PowerPoint yang tadi, ya. Untuk dalam subnet yang pertama, host address-nya ialah 192, dia punya network address ialah 192.168.1.0, broadcast address-nya ialah .31. Jadi tu yang kita dapat tu. Okey, ada pertanyaan? Sekarang ni boleh ikuti ya? Boleh. Okey, kita lihat contoh yang kedua ni pula. Untuk subnet yang kedua, apakah dia punya network address dan juga broadcast address dia. Ni semua yang sama macam tadi lah. Okey, kali ni kita membincangkan dia punya subnet yang kedua. Subnet kedua, network yang kedua lah, maksudnya network yang kedua. Network yang kedua. Subnet kedua maksudnya network yang kedua. Sekejap, dia yang baru design. Okey, network kedua. Kalau network pertama tadi ialah 000. Network kedua apa dia agaknya? Tolong respons orang. Network pertama tadi ialah 000. Network kedua? Network yang kedua ialah 001. Okey, jadi network dia sekarang ialah 001. Semua sama. Atas bawah semua sama. Sebab kita sekarang pada network yang sama. Kita nak cari network address dan juga broadcast address bagi network yang kedua itu 001. Okey. Okey, untuk network address, dia merupakan host yang pertama. Host pertama, dia punya nilainya ialah apa dia? 000 lah. Saya convert dulu. Saya guna calculator. Saya dapat nilai 10000. Okey. Saya padam ini, tukar binary. 1000000. Enter. Tukar pada decimal, dapat 32. Jadi saya akan dapat dia punya network addressnya ialah 32. Okey, untuk dia punya broadcast address. Broadcast address merupakan host yang terakhir. Host bagian host ya, bagian belakang ni. Jadi nilai hostnya yang terakhir ialah semua 1. Jadi saya convert nilai dia. Tukar mode pada mode binary. Okey. Iaitu 1111111. Enter. Tukar kepada decimal, dapat 63. Jadi saya dapat nilai 63 ialah dia punya broadcast address. Tu dapat tadi tu. 32 dan 63. Okey, boleh ikuti? Boleh. Okay, kita tengok dulu contoh yang ketiga pula. Sekarang saya berada di subnet yang ketiga. Okey, subnet yang ketiga. Kita cari subnet ketiga, iaitu network yang ketiga. Network ketiga maksud dia. Okey, network ketiga. Tadi saya dapat dah 000 sebagai network yang pertama. 001 sebagai network yang kedua. Network ketiga apa dia agak-agak? 010. 010. Okay, tadi kita dah tahu dah untuk dapatkan network address merupakan host yang pertama. Host pertama ialah 000. Jadi saya convert je lah. Okay. Tukar pada binary. 10000000. Enter. Dan tukar pada decimal 64. Jadi dapat 64 sini. Dia broadcast address merupakan host terakhir iaitu semua 1. And then guna calculator, tukar mode binary. 101111. And then tukar kepada decimal, saya dapat nilai 95. Jadi 95 di sini. Okey, jadi daripada jadual tadi kita dah kira secara manual kan. Jadi betul lah. Network address ni ialah 64.
Untuk dia punya broadcast address ialah .95. Okey, bagaimana kalau saya nak pergi kepada subnet yang ketujuh? Subnet ketujuh Okey, macam ni cara dia. Okey, macam tadi, network ketiga dia adalah hash yang kedua. Hash saya tak hash 2. Sub hash 2. Okey, untuk subnet ketujuh, hash dia ialah nilai 6. Nilai 6 Kalau network, kalau kita susun 000, 001 yang kedua, 010 yang ketiga, ambil masa nak kira benda ni. Jadi cara yang cepat dia ialah saya boleh guna calculator, ya, decimal. Okey, nombor 6, nilai dia dalam binary adalah 110. Saya katalah saya susun, ya, 000, 001, 010, 011, 100, ya, 101, dan 110. Ini merupakan subnet yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ketujuh. Tapi saya guna calculator tadi, nampak tak saya tu dapat dah nilai dia direct as ni. 110. Daripada mana saya dapat? Daripada nilai 6 ni. Saya kena ambil nilai 6 untuk kira dia guna calculator. Subnet ketujuh, hashtagnya 6. Ya. Jadi kita ambil calculator 6, kita dapat nilai 110. Jadi nilai 110 saya letakkan di sini. Atas dan bawah. Okey. Network address merupakan host yang pertama. 000 belakang. Jadi saya ambil calculator, tukar mode pada mode binary. Okey. 110, 00000, enter. Tukar kepada decimal, dapat 192. Jadi 192 dia punya network address. Dia punya host yang terakhir ialah 111 semua. Guna calculator 110, 111, enter. Tukar kepada decimal, dapat 223. 223 di sini. Jadi daripada jadual tadi, network yang ketujuh 192.168.1.192.223. Kita dapat terus daripada situ. Okey. Faham Faham. Alright. Kita pergi contoh yang kedua pula. Example kedua untuk lebih faham. Okey. Okey, ni network address yang lain dah. 192.168.2.0. Tapi dia punya CADR value-nya 28. Ni default subnet mask. Okey, ni dia biasa dah. Default subnet mask kelas C. Binary dia sekarang ni semua yang warna kuning untuk 225. Kurang lagi 4. 4 jadi ada 41 dan juga ada 4 bit kosong. Daripada sini kita akan tukar dia punya custom subnet mask akan dapat nilai ni. Okey, dia punya subnet dia adalah 2 kuasa 4. Ada 41 di sini, itu 16 subnet dan hostnya adalah 204 16. Usable hostnya ialah 14. Okey, kalau guna cara tradisional, okey, siapa boleh respon? Yang pertama ni apa network addressnya? Seorang? 0. Okey, .0. Network address untuk subnet kedua? Dot 16. Yes. Yang subnet ketiga? 32. Okey, dan berikutnya 16 subnet. Okey. Alright, untuk dia punya broadcast address untuk yang pertama, siapa boleh respon? Tengok daripada sini. 15. 15. Okey, ni 31 dan berikutnya. Ni kalau kita buat secara manual. Alright. Saya nak terus kepada subnet ke-9. Subnet ke-9, hashtagnya ialah hashtag 8. Okey, saya dah tahu dah dia punya custom subnet mask tadi, ni dia. Binary-nya ini dia. Ya. Ada 4 bit network kat belakang dan ada bit host sebanyak 4 juga ada kat belakang. Okey, saya dah tahu dah daripada nilai ni 3 octet yang pertama adalah octet yang sama, warna kuning ni ya. So, dia punya nilai untuk yang depan ni semua sama. 192.168.2.2 akan sama untuk network address dan untuk broadcast address akan sama dua-duanya. Okey, untuk network ke-9, hashtag ni 8. Okey, guna calculator. Okey, tukar nilai 8 kepada binary akan dapat 1000. Jadi, network kita ialah network 1000. Atas dan bawah sama. Ya, nampak? Okey. Okey, untuk network address dia merupakan host yang pertama. Host pertama ialah 000 lah. And then guna calculator, binary 1000, 0000, enter. And then tukar pada decimal dah akan dapat 128. Okey, untuk broadcast address ialah host yang terakhir, iaitu semua 1. And then guna calculator, tukar mode binary
10001111. Enter. Maka tukar kepada decimal 143. Terus dapat 143. Subnet yang ke-9, ini dia punya network dengan broadcast address-nya. Tak perlu kita nak susun satu-satu nak kira macam ni. Kita guna formula yang saya tunjuk tadi. Okey, kita lihat kertas soalan yang saya bagi tu. Cuba tengok ada tak problem ni. Kertas soalan ni dia beri network address 192.10.10.0. Bilangan subnet diperlukan ialah 14. Usable hostnya ialah 14. Okey. And then dia tanya, ni yang penting dia tanya, apakah dia range untuk subnet yang keempat? Apakah subnet number? Subnet number dia maksudnya network address lah. Apakah network address untuk subnet yang ke-8? Apakah broadcast address untuk subnet ke-13? Dan apakah address yang boleh digunakan untuk subnet yang ke-9 ya? Ini ada 4 soalan ditanya di sini. Okey, kita lihat dulu. Ini merupakan address bagi kelas C. Ya, default subnet masknya ialah 255.255.255.0. Okey, daripada sini saya akan convert nilai 255 kepada semua satu. Ni kita dah lihat dalam kelas sebelum ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. So sekarang dia kata dia perlukan subnet sebanyak 14. Berapakah nilai yang terdekat untuk 14? 2 kuasa 2 dekat dengan 14. 2 kuasa 4 adalah sama dengan 16. Jadi saya akan dapat nilai jalan untuk belakang ni ialah 1111. Okey. Usable hostnya adalah sebanyak dekat dengan 14 ialah 2 kuasa 4 jugalah. Itu sama dengan 16. Memang cukup lah. 1, 2, 3, 4. Jadi saya akan convert nilai ni nanti akan dapat dia punya custom subnet masknya ialah 255.255.255. Guna calculator. Berapa? Ada siapa yang dah kira ke? 240. Ni kita dah lihat dalam kelas sebelum ni. Untuk subnet keempat, nilai hashtagnya ialah hashtag 3. Hashtag 3. Hashtag 3 guna calculator. Sir. Ya, ya. Masuk radar. Ada nak masuk. Oh, dah masuk. Okey. Tak pasal. Okey. So, sekarang kita berada dalam hashtag 3. Hashtag 3 tukar decimal kepada nombor 3 dulu. Enter. And then tukar kepada binary. Satu-satu daripada kanan saya akan dapat satu-satu. Jadi, bila saya susun benda ni. So, satu-satu daripada kanan. Maka yang tengah ni saya takkan kosong lah. Network address merupakan host pertama. 00. And then guna calculator. Okey. 110000. Enter. Tukar kepada decimal 48. Jadi dapat nilai 48. Untuk broadcast address merupakan host yang terakhir. Nilainya ialah semua satu. Okey. Dan guna calculator. Binary. 111111. Enter. Dan tukar kepada decimal. Saya dapat 63. Jadi range untuk subnet yang keempat adalah 192.10.10.48 hingga 63. Ini range dia. Range. Maksudnya julat dia. Ya. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Okey. Soalan yang kedua. Apakah subnet number? Subnet number ialah network address lah. Dalam arti kata lain, network address adalah subnet number lah. Network address. Bagi subnet yang ke-8. Ada lagi nak join. Okey. Apakah network address bagi subnet yang ke-8? Subnet ke-8 hashtag berapa? 7. Hashtag 7. Ya. Hashtag 7 betul. Subnet 8 hashtag 7. Okey, hashtag 7 kat atas ni. Alright, kita susun yang sama juga. Okey, sekarang kita nak cari network address lah. Broadcast address tak payah carilah sebab soalan tak tanya nak broadcast address. Kita guna calculator. Nilai 7 tukar kepada binary akan dapat 111. Jadi 111 daripada kanan tambah 01 kat depan. Okey. Network address merupakan bit pertama 000. Maka convert dia kepada nilai binary 111.0000. Enter akan dapat nilai 112. Network address untuk subnet ke-8 ialah 112. Okey, apakah broadcast address bagi subnet ke-13? Subnet ke-13 hashtagnya hashtag 12. Subnet ke-13 hashtag 12. 12 adalah bersamaan dengan 1100. Jadi saya akan dapat 1100. Broadcast address merupakan host yang terakhir 111, 1100, 1111. Enter. Saya tukar kepada decimal dapat 207. Jadi inilah jawapan dia. Broadcast address untuk subnet ke-13 ialah 207.
apakah dia network address yang boleh di-assign? Assignable maksudnya boleh digunakan oleh host bagi subnet ke-9. Tidak termasuk network address, tidak termasuk broadcast address lah. Subnet ke-9 hashtag 8. Okey, hashtag 8 kita guna calculator, kita akan dapat nilai dia 100. Alright. Atas dan bawah 100. Network address merupakan host pertama, maka 000. Saya convert guna calculator, saya akan dapat nilai 128 di sini. 128 di sini ya. Okey. Dan untuk dia punya broadcast address merupakan host yang terakhir. Okey, host terakhir nilainya ialah 111 lah. 1001111, saya convert, saya akan dapat nilai 143. Jadi dia punya assignable alamat IP yang boleh digunakan oleh host dalam subnet ke-9 ini adalah daripada 129 hingga 142. 129 hingga 142 ialah IP address yang boleh digunakan oleh host dalam subnet ke-9. Okey, ini dia jawapan dia. Dalam kertas tu dia dah tunjuklah jawapan dia untuk ini. Alright. Kita terus ke kelas B ya. Okey, kita lihat dulu basic subnetting bagi kelas B. Okey, kelas B, kita tahu kelas B dia punya subnet masknya ialah 255.255.0.0. Ya, dia ada dua octet yang bernilai 255. Saya convert dia kepada satu semua. Alright. So sekarang saya ada 16 bit. 1. Ketiga tolak 16, ada tinggal lagi 7. So 7 yang bit 1 dan yang lain semua saya kosongkan lah. Okey, dan saya convert dia kepada custom subnet mask, saya akan dapat nilai ni. Okey, number of subnet saya akan dapat ialah 2 kuasa bit 1 ada berapa? 2 kuasa 7 2 kuasa 7 128. Untuk number of host bit kosong ada sebanyak 9. 2 kuasa 9 512. Ya. Jadi number of usable host ialah 510. Macam mana kita nak kira ni? Bilangan host address ni ialah 512. Setakat ni kita tahu dalam satu network dia ada sebanyak 256 host. 256. 0 hingga 255 ada sebanyak 256 host. Sekarang saya perlukan sebanyak 512 host. Agak kamu macam nak kira dalam 512 daripada 256 ni? Nampak tak? 512, kalau 256 campur 256, kita akan dapat 512. Okey. Untuk mengira dia punya network addressnya, yang pertama, akan ikut yang pertama ni lah, dia kat atas ni. Maka network yang kedua dia, sebab 512, maksudnya saya akan guna dua network. Dua network penuh dalam octet yang belakang. Maka network address untuk yang kedua ialah 162.10.2.0. Okey, 162.10.0.0 sampai 162.10.0.255 saya baru dapat 256 host. Betul? 0 sampai 255 akan dapat 256 host. Tak cukup. Okey, saya guna network kedua. 162.10.1.0. Naik satu lah. Dah ni dah penuh. Naik satu tu. Hingga 162.10.1.255 saya akan dapat lagi 256. Jadi dah cukup lah. Jadi network yang berikutnya adalah 162.10.2 lah. .2 di bawah ni. Yang berikutnya apa agak-agak? Subnet ketiga. 4. .6, .8, .10, .12, .14. Begitulah berikutnya sampailah habis. Yang ujung tadi tu yang kan 255, akhirnya 256 tu. 255 juga. Sebab kan 255 campur kosong kan 256 dapat 256 host. Maksudnya ada 256 host lah. 0 sampai 255 saya akan dapat 256 host. Lagi 0 sampai 25 akan dapat 256. Bila saya campur akan dapat 512 host. Ni dia. 162.10.0.0. Ini network address dia lah. Kelas B ya. Okey, untuk subnet pertama. Semua subnet dia mempunyai sebanyak 512 host. Okey, untuk subnet pertama. 162.10.0.0 nak sampai 162.10.0.255 di sini saya baru dapat sebanyak 256 host. Saya ada bilangan host sebanyak 256.
255 campur kosong. 255. 1 sampai 255, 255. Campur dengan kosong, 256. Tak cukup lagi. Naikkan satu lagi oktet. 162.10.1.0. Ya, sebab dah habis ya. So, dot 1 lah naik sini pula. 162.10.1.255. Saya akan dapat lagi 256 post. Ini baru subnet yang pertama. Cukup lah. 512 post. Okey, ni faham? Faham. Okey, subnet yang kedua. Subnet kedua. Dia akan start daripada 162.10.2.0 sampai 162.10.2.255. Ini baru 256 host. Okey. So tambah lagi 162.10. Ni dah dot 2. So naik dot 3 pula. Dot 3.0 sampai 162.10.3.255. So subnet yang ketiga. Subnet ketiga. So dia akan start dengan apa? 162.10.4.0 lepas ni. Okey. Untuk subnet pertama, ini network address-nya. Untuk subnet kedua, dia punya network address-nya ni. Untuk subnet ketiga, dia punya network address-nya ni. Jadi bila kita susun sini, kita nampak dia punya trend dia, dia akan naik dua dekat yang octet yang ketiga ni. 0, 2, 4. Okey. Broadcast address-nya ialah ini. Inilah broadcast address-nya. Iaitu kurang 1 daripada sini lah. Kurang 1 daripada sini ialah 1.255. Kurang 1 daripada 4 ialah 3.255. Okey, faham ni? Faham? Okey. Balik semula kepada jadual tadi. Saya erase ya. Okey, untuk dia punya broadcast address ialah kurang 1. So untuk yang ini 1.255. Ini 3.255 berikutnya. Sampai ujung. Ini cara tradisional. Cara tradisional dia kadang-kadang dia merumitkan juga sebenarnya. Ya? Kita cuba lihat advance anything. Walaupun dia advance tapi dia memudahkan kerja kita. Dia cara yang sama dengan kelas C tadi, ada sedikit berbeza. Untuk subnet pertama, saya tahu subnet pertama hashtagnya ialah #0. Okey, custom subnet masknya ialah ini. Kali ini 255 kuning cuma setakat 2 octet yang pertama. Okey, binary addressnya ni dia. Okey. 23 maksudnya ada 16 bit yang awalnya yang berwarna kuning ni, 16 yang default. Okey. So 16 kurang lagi 7. 7 kat belakang ni ya. 7. Kemudian ada kosong. Maka kat belakang ni kita nampak bit untuk network ada sebanyak 7 bit untuk network. 9 bit untuk host. 9 bit belakang untuk host. Untuk kelas B, since dia punya default subnet mask ni ialah 255 yang ni, saya akan turun sebanyak 2 octet bagi setiap bawah ni. Macam tadi kelas C dia akan 3 octet akan turun. Ya. Untuk kelas B 2 octet je turun. Seterusnya saya akan pecahkan. Okey, ini adalah bit untuk network, yang belakang ni adalah bit untuk host. Okey, so sekarang kita punya hashtag kita adalah #0. #0 maka nilai untuk ni semua kosong lah. Semua kosong. Atas dan bawah dia akan nilai kosong. Okey, untuk network address merupakan bit yang pertama. Maksudnya semua kosong. Saya kena convert semua nilai ni. Yang dalam kotak ni. 8 bit saya akan convert. So nilainya kosong kat belakang. Dan bit yang belakang ni saya akan convert juga supaya dapat dia punya network address belakang ni. Maka kosong di sini. Okey. Saya akan turun ya. Dia punya network masih network kosong. Akan ada 7 bit kosong kat sini. Sebab kita sekarang hashtag kita kosong. Broadcast address merupakan host yang terakhir. Host terakhir maksudnya semua satu. So belakang ni semua satu. Semua bernilai 1. Okey, kali ni berbeza sikit ya. Maka 1 dia sama dengan 1 lah sini. Okey, and then dot, okay, kekalkan dot. Dan 1 kat belakang. Semua 1, maka dapatlah nilai 255. Maka untuk subnet pertama, tadi kita dah kira, dia punya network address ni 162.10.0.0. Dia punya broadcast address ni ialah 162.10.1.255. Ni dia. Kita dah kira tadi ya.
Untuk network ni, kita akan dapat subnet sebanyak 128 subnet. 100 ni kita kira baru setakat 16 baru. Sebenarnya dia akan dapat sebanyak 128 subnet. Berapakah network address untuk subnet yang ke 128? Kalau dalam Excel lah, kalau kamu nak susun macam ni, ya, nak susun sampai 128, nak ambil masa mau 15 minit lah nak susun. 30, 32, 34 nak susun. Sampailah 128. Ambil masa lama. Okay, jadi kita nak cuba kira direct. Untuk subnet yang terakhir, 128 ni, apakah dia punya network dengan broker address? Semua ada kan? Ada dalam ni kan? Semua sejak dah ni? Ada. Yang fokus. Ada. Kami fokus. Okay, 128 nilai dia adalah hashtag berapa? 127. 127. Okay, hashtag 127. Hashtag 127. Maksudnya saya nak cari network yang dia punya hashtag ni 127. Guna calculator. Okay. 127 tukar kepada binary akan dapat 11111111 sebanyak 7 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan dapat 7 1 kat sini. Okay, 7 1. Alright. Dia punya network address merupakan host yang pertama. Host pertama semua bernilai kosong lah. Host pertama. Okay. Jadi untuk saya dapat dia punya yang dot ni, saya kena convert nilai ni. Termasuk yang ni. Nampak tak? Ada ni. Dia mesti 8 bit. Okay. Saya guna calculator. Binary 11111110. Enter. Saya tukar kepada decimal. Dapat 254. Dapat 254. Okay. Untuk dia punya yang belakang ni. Kosong. Semua kosong lah. Okay. Untuk yang bawah ni pun sama. Kita dah kira tadi. Hashtag 127 ialah 1111 sebanyak 7. Okay. Untuk broadcast address merupakan host terakhir. Maka semua satu kat belakang. Jadi saya convert lah. Ini akan dapat outtake 3. Kalau semua satu 255. Dan belakang sekali juga 255. Siapa yang turn on mic tu agak dapat off dulu. Ada gangguan. Jadi ini adalah untuk subnet ke 128, ini nilai dia. Dia punya network address ialah 162.10.254.0 dan broadcast addressnya ialah 162.10.255.255 iaitu yang terakhir sekali. Kita nak cuba satu lagi contoh sebelum kita tamatkan kelas hari ni. Untuk pukul 12 dah tamat dah kelas hari ni ya. Boleh. Okey. Subnet kelas B kali ni CRDR kita ialah bernilai 17. Soalan dia, dapatkan jumlah alamat IP yang boleh digunakan ya, yang boleh digunakan. Maksudnya tidak termasuk network address, tidak termasuk broadcast address untuk subnet yang kedua bagi alamat rangkaian di atas. Ya, 162.15.0.0/17, CRDR value-nya 17. Custom subnet masknya 255.255.128.0 Macam mana saya dapat 128? Kita ada 16 kat depan, 16 dah ada kat depan. So tinggal lagi 1. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang ni bila saya convert ya. Binary 10000000. Enter, tukar kepada decimal akan dapat 128. Okey. Dia punya binary dia macam ni. Alright. Daripada nilai atas ni 162.15 akan sama bagi kedua-duanya. Ya, dua octet akan sama. Dua octet belakang akan berubah. Okey, ni adalah network. Dan ni adalah dia punya host bit. Dia satu saja. Bit network satu. Ada satu bit saja ya. Host yang belakang ni banyak ni. Ini adalah subnet kedua. Maka dia punya hashtag ni adalah hashtag 1. Guna calculator. 1. Tukar kepada binary. Akan juga dapat nilai 1. Ya. Maka 1 kat sini. Okey. Untuk network address. Merupakan bit yang pertama. Bit pertama semua kosong. Okey, untuk menukar dia punya, untuk dapat octet ni saya akan tukar, convert semua ni. Okey, guna calculator. 1 0 0 0 0 0 0. Enter. Tukar kepada decimal 1 to 8. Jadi saya akan dapat 1 to 8. Untuk yang belakang ni, semua ni lah. Yang belakang ni, yang kosong semua kosong lah. Okey, host yang terakhir juga network masih sama 1.
Post terakhir semua 1. Jadi bila saya convert ni akan dapat 255 dan belakang pun 255. Itu jadi alamat IP yang boleh digunakan untuk subnet yang kedua adalah daripada 162.15.18.1 ya, okey, hingga satu sebelum ni 162.15.255.254 255.254. Nampak tak satu sebelum ni? Ni ada pertanyaan tak? Tak ada. Ada ya? Ada berapa? Tak ada, sir. Tak ada. Baik. Memang terbaik. Okey, tak apa. Nanti cuba rujuk muka surat 34. Ada tak kertas soalan ni yang muka surat 34 ada ke? Dalam saya ada bagi tak kertas ni? Ada. Ada? Okey, cuba jawab Ada. soalan-soalan yang kertas soalan tu. Okey, saya harap semua faham berkenaan dengan kelas hari ni. Faham. Okey. Faham, sir. InsyaAllah nanti saya akan upload dia punya rakaman tadilah Kelas ni sebab kelas kuliah saya banyak cakap lah. Kalau kita akan buat latihan, kita akan ada two-way communication lah. Dan untuk hari ni saya yang cakap je. Okay, harap semua faham dan harap kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih pada semua atas perhatian. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, sama.